Kita 1440 Hijrah. Ni 1440 Hijrah. Lama dah dengan zaman Rasulullah. Tajuk tadi habis ni. Ni penutup orang ni. Tajuk tadi habis dah. 1440 tahun yang lalu Nabi berhijrah. Lama dah Ustaz, lama. Lepas ni main Nabi lain bah. Buh nampak ada kat itu. Hak buat dolah main Nabi lain pa ni memang teruk ah. Tuan-tuan, Nabi Muhammad Nabi terakhir, Rasul terakhir. Takkan main dah. Yang nak main benda apa? Yang nak main kiamat. Umat ini akan menyaksikan kiamat. Yang nak main tak main-main lagi. Yang ditakuti juga ialah Dajjal. 1440 tahun yang lalu Nabi bercakap dengan sahabat. Nabi kata kalian akan melihat kiamat. Bangun sahabat tanya, bila ya Rasulullah? Lepas berapa bulan Nabi cerita lagi kalian akan melihat kiamat. Bangun sahabat tanya, bila ya Rasulullah? Semua Nabi jawab, hanya Allah sahaja yang mengetahui tarikh saat akan berlakunya kiamat. Aku penghulu segala Rasul pun tak tahu. Jibril penghulu segala malaikat pun tak ada jawapan itu. Tu hak filem lepas kata 2012. Ya, orang kata Nabi tak tahu, dia duk filem. Teruk sangat 2012 ni dah 2018. Kan orang kata 2012 mungkin kiamat ni. Kan yang bestnya tanya ni, tak betul ke 2012? Hak tu sepatutnya tak boleh tanya. Kalau hak ada ilmu dia takkan tanya dah. Hak tu memang ternafi awal lagi. Nabi nak apa jawapan, nak tutup semua persoalan. Nabi kata aku tak tahu, Jibril tak tahu. Takkan pengarah filem pula tahu. Maka tuan sekalian, Nabi pun sebut, tapi ada tanda-tandanya. Dah berapa lama berlalu tanda-tanda yang disenaraikan oleh Rasulullah? 1440 tahun lebih kurang. Waktu Nabi hidup ada tak tanda-tanda kiamat yang berlaku? Ada. Bulan terbelah, binatang bercakap, banyak. Nabi diutuskan. Tengok tu berapa dah? 3 dah. Sampai malam ni 1440 tahun. Dah berapa puluh, bahkan dah berapa tanda kiamat kecil yang disebutkan oleh Rasulullah telah pun berlaku. Saya nak sebut kat tuan-tuan, ulama-ulama yang membahaskan tentang tanda-tanda kiamat ataupun peristiwa-peristiwa akhir zaman ni, sebut kepada kita, kita ini berada di kemuncak zaman fitnah itu. Dekatnya. Bila semua tanda kecil kiamat berlaku, tuan-tuan sekalian, kalau pagi ni, tanda pagi tadi, contoh, kalau pagi tadi tanda kecil kiamat berlaku ke semuanya, maka tengah hari itu keluar tanda besar kiamat yang pertama. Mesti. Yang tu Nabi beritahu lah. Apabila kalian tengok semua tanda kecil telah berlaku, maka tunggulah tanda besar yang pertama akan keluar, iaitu Dajjal, bapa segala fitnah di dalam alam ini, dan fitnah terbesar yang menutup kebenaran sehingga tidak lagi boleh dipandang oleh umat Nabi Muhammad. Bapa fitnah Dajjal ini bukan sahaja menutup kebenaran. Bapa fitnah Dajjal ini bila dia keluar, umat Nabi sukar untuk melakukan ibadah. La ilaha illallah. Getir tuan, dia ni kalau keluar getir. Tapi kepada siapa? Kepada orang-orang yang lemah imannya. Apa bukti dia? Bukti dia pada zaman sahabat, Nabi dah wafat, zaman sahabat, ada satu hari orang menjerit-jerit, Dajjal keluar, Dajjal keluar. Tuan-tuan, sahabat relax aja. Haduk kalut ni sama dia. Haduk jual apa semua. Orang bawah lah tak pernah main masjid. Tu kalut Dajjal keluar, habis ni. Dalam WhatsApp, Instagram, apa semua ni. Dalam Facebook, contoh ni. Pakat dok ayuh dah Dajjal keluar. Siapa yang relax? Sahabat yang duduk macam ni. Duduk melintang macam tu.
Dajjal bangkit pun sahabat duduk relax dia. Orang pun pakat mai kat sahabat. Wahai fulan, semua dah menjerit Dajjal keluar. Kenapa kamu duduk tenang lah? Dia kata Dajjal takkan keluar zaman ini. Seandainya Dajjal keluar pada ketika ini, nescaya kanak-kanak pada zaman ini akan melontarkan batu kepada Dajjal itu. Sebab apa? Sebab yang iman kuat masih majoriti ketika itu. Iman kuat ni ketika zaman sahabat ramai sahabat hidup tu, iman kuat ni adalah majoriti ketika itu. Sahabat ratus ribu ada waktu tu tuan. Sahabat ratus ribu. Sahabat ni bukan 10 yang hebat, bukan 10, kesemuanya hebat iman. Kesemua mereka adalah iman hebat. Tuan-tuan bacalah kisah sahabat, tak kenal lah macam mana pun sahabat tu cukup hebat. Antaranya sahabat, saya sebut kat tuan-tuan malam ni, sahabat nama Safinah. Bila dia naik kapal tu pecah, dia pun pergi berenang, pergi ke sebuah pulau. Dah lah sampai pulau letih. Singa pulau mai duk telan pula, mai duk nganga elok depan dia. Sahabat Nabi bukan tak terkenal langsung. Tuan-tuan, dia bangun, dia kata ana Safinah maula Rasulillah. Singa bukan singa sarkas terlepas kan. Singa sarkas ambil ranting, dia lari lah. Ni singa pulau ni mai duk rumun, dia dah makanan lama dah tak ada. Dia bangun tuan-tuan, sahabat ni dia berdiri, dia kata ana Safinah maula Rasulillah. Namaku Safinah, bekas hamba abdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tunduk singa ni sahabat. Sebab tu bila orang menjerit Dajjal keluar, sahabat-sahabat relax. Dia kata kalau Dajjal keluar zaman ni, kanak-kanak zaman ni akan baling batu kepada dia. Sesungguhnya Dajjal itu keluar ketika mana manusia tidak ada iman di dalam diri mereka. Ketika mana orang Islam, kata Nabi sebut, ketika mana orang Islam pada zaman itu meninggalkan Islam mereka, meninggalkan iman mereka lemah, iman mereka nipis. Waktu itu Dajjal keluar. Islam tapi tak solat. Islam tapi tak tutup aurat. Islam tapi berjudi. Islam tapi berzina. Zaman tu ada zaman ni saya sebut ni ada. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Waktu tu dia terkenal. Walaupun begitu, duduk dalam zaman macam ni, zaman ni tuan-tuan yang mencabar ni, zaman orang yang buat dosa yang dilaknat oleh Allah tapi dia tak berasa. Apa sahaja dosa, riba, zina, arak. Laki-laki dia tukar tubuh dia jadi perempuan, dia tak rasa apa-apa. Zaman ni. Walaupun kita dikelilingi dengan ujian yang macam ni, saya teringat dua kisah yang saya akan sebut kat tuan-tuan. Kisah pendek. Kisah dia pendek sebab lagi cukup tu 10 minit. Dua kisah, tuan-tuan tengok. Dua orang ini tinggal di dalam sebuah rumah ataupun sebuah istana manusia yang paling jahat di atas muka bumi Allah. Siapa tuan-tuan? Firaun. Orang pertama yang saya maksudkan namanya Asiah. Binti Muzahim, isteri Firaun. Dan yang keduanya nama seorang wanita juga yang orang Melayu sebut nama dia Masyitah, tukang sikat rambut anak-anak perempuan Firaun. Tuan-tuan, Asiah ni bukan dayang Firaun. Asiah ini isteri Firaun, isteri sah. Akan tetapi walaupun dia duduk dalam satu istana,
menjadi isteri kepada seorang lelaki yang paling jahat di atas muka bumi Allah. Tetapi Aisyah disebutkan oleh Rasulullah sebagai salah seorang ketua wanita-wanita syurga yang 4. Ketua wanita syurga ada 4 orang saja. Ketua, presiden. Nombor 1 ni ikut ranking. Nombor 1 Maryam bintu Imran. Maryam Ummu Isa, bonda Nabi Isa. Nombor 1. Nombor 2 presiden muslimat dalam syurga, Khadijah bintu Khuwailid. Khadijah binti Khuwailid, isteri Rasulullah. Nombor 3 Fatimah bintu Muhammad. Nombor 4 Asiyah bintu Muzahim, bukan Aisyah. Aisyah isteri Nabi, tapi Nabi tak senaraikan 4 yang paling tinggi ni. Aisyah tak termasuk. Aisyah isteri Nabi, anak Abu Bakar, orang hebat. Banyak pujian Rasulullah kepada Aisyah, tetapi dia tak sampai ranking 4 ni. Sampai nombor 4 bukan Aisyah, Asiyah bintu Muzahim. Nombor 4. Tuan-tuan, kita tak boleh bagi alasan hak ni orang perempuan lah. No, ibu-ibu, kakak-kakak yang wanita kan, kalau Allah uji dapat lelaki tak soleh, tengok banyak dah hari ni. Allahu Akbar. Sama banyak hak isteri tak soleh, hak suami tak soleh. Ramai mengadu kan. Orang perempuan mulai malam ni tak boleh bagi alasan untuk susah buat ibadah, untuk alasan susah mentaati Allah. Sebab apa? Tak tahu lah Ustaz, Allah Ta'ala bagi kat saya suami okay, boleh kat tang mana dia lodeh, tang tu lah duk Ustaz. Pinggan dia tak pernah basuh daripada hari pertama nikah. Oh, teruk sangat dah tu. Zalim sangat ke suami kita, bukan suami kita, suami ibu-ibu dengan Fir'aun, siapa jahat lagi? Suami saya Ustaz. Tu nak bang tak marah. Perempuan kalau dia marah kan, suami saya juga tak kira. Kita cerita hari ni kan, nak bagi semangat ni, nak bagi semangat, nak dapat redha Allah, nak duduk syurga satu taman dengan Rasulullah. Aisyah boleh dapat benda tu, dan isteri suami dia Fir'aun, manusia paling jahat atas alam ni. Ajaib tuan, ajaib. Akhirnya dibunuh oleh suami dia sendiri bila Fir'aun tahu Aisyah ini ikut agama Musa. Bila Fir'aun tahu, akhirnya dia pun bunuh isteri dia sendiri. Jenis azab yang digunakan oleh Fir'aun ketika itu ialah batu. Ambil Aisyah, ikat di bawah, lemparkan batu besar. Sebelum lemparkan batu besar itu, Aisyah dia tengok ke langit, kemudian dia berdoa. Dia kata, Rabbi najini min fir'auna wa amalihi. Ya Allah, selamatkanlah aku daripada Fir'aun. Selamat ni bukan Jibril mai buh atas kepak batu terbang api. Selamat ni bukan mai terus sangka kalau ataupun petir ke panah Fir'aun waktu tu. Tak. Ya Allah, walaupun selamat itu dengan aku mati pada jalan-Mu, selamatkan aku daripada Fir'aun dan amalannya. Rabbi, doa Aisyah, ibni li, binakanlah kepadaku. Aisyah sebut rumah dulu ke sebut di sisi Allah dulu? Di sisi Allah. Ya Allah, binalah kepadaku sebuah maligai di sisi-Mu, maksudnya dekat dengan Allah. Ya Allah, binakanlah kepadaku di sisi-Mu sebuah maligai. Saya silap, maligai Aisyah sebut belakang. Rabbi ibnili indaka baitan fil jannah. Ketika batu sedang bergolek untuk jatuh ke bawah, Allah Subhanahu Wa Taala telah pun mempamerkan dan menayangkan kepada Aisyah istananya yang telah pun Allah buat siap waktu tu. Allah Ta'ala buat kun siap mahligai tu. Aisyah pun tengok mahligai dia yang cantik, dia pun mati syahid. Jatuh batu tu, hancur dia. Aisyah, isteri Fir'aun. Subhanallah. Tak boleh dia alasan lah.